Nombor 5. DJ radio dan panggilan telefon misteri. Terdapat kisah benar dialami oleh DJ Ismah Halil yang berlaku pada lewat 90-an. Pada ketika itu, dia mengendalikan sebuah rancangan radio secara langsung bermula tepat jam 12 malam setiap malam Jumaat di stesen radio THR. Seperti biasa, dalam rancangan tersebut, DJ Ismah Halil akan membuka ruang panggilan telefon kepada peminat untuk berkongsi kisah seram yang pernah dilalui. Pada malam kejadian, seorang pemanggil wanita telah berkongsi kisah seramnya kepada DJ Ismah serta seluruh pendengar di radio tersebut. Di mana satu keluarga naik van yang pemanggil ini adalah perempuan, telefon saya di radio. Dia cerita pasal dia dengan keluarga dia, satu kisah dia kisah benar. Kisah benar ni berlaku begini, saya dengan keluarga saya naik kara. Kemudian nak mengelak satu kereta, kami semua jatuh ke gaung. Okay, mungkin malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke gaung. Ibu juga tercampak ke gaung. Selepas habis dia buat panggilan, saya tanya dengan dia, kalau kau jatuh dengan keluarga kau, mana kau pun sudah mati, macam mana kau boleh telefon balik ke radio? Sebab saya selalu argue dengan pendengar saya selalu argue. Saya akan argue untuk mewakili pihak pendengar kan. Kita dapat rasakan feel tu. Kalau kau jatuh kau sudah mati. Ketika itu dia Pemanggil misteri itu menyatakan yang dia berada di Lebuh Raya Karak dan sedang dalam perjalanan bersama suami, anak serta kedua orang tuanya. Dan dia juga memberitahu bahawa terdapat sebuah lori yang hanya ada satu lampu sahaja menyala dan melintasi kereta mereka. Lori tersebut kemudiannya menyebabkan kereta mereka terbabas masuk ke dalam gaung. Pemanggil memberitahu bahawa dia sangat sedih kerana kedua orang tua, anak dan suaminya meninggal dunia akibat kemalangan itu dan dia juga ternampak dirinya mati di tempat kejadian. Rata-rata peminat yang mendengar ketika itu mengandaikan bahawa ianya hanya rancangan dari pihak penerbit. Namun, apa yang menggemparkan pada keesokan harinya terpampang di akhbar tentang kemalangan di Lebuh Raya pada kilometer yang sama. Kemalangan itu sama seperti dinyatakan oleh pemanggil misteri itu, di mana memang benar terdapat kemalangan yang melibatkan pasangan suami isteri, seorang anak dan dua orang tua. Menurut DJ Ismah Halil, dia pernah dengan segera mendengar semula rakaman panggilan dari si pemanggil misteri itu. Namun ia tidak mengeluarkan apa-apa bunyi. DJ Ismah juga memberitahu bahawa dia kadang-kadang percaya bahawa mangsa mungkin tidak dapat menceritakan perkara itu, namun mungkin terdapat pendampingnya boleh menceritakan balik seperti apa yang berlaku pada kisah ini. Terdapat juga komen pada kisah seram ini bahawa dia pernah mendengar live radio tersebut. Dan dikatakan wanita itu telefon pada pukul 1.30 pagi dan dia mendengar bahawa DJ Ismah marah akan wanita itu kerana menceritakan tentang kematian ibu dan ayahnya, kerana DJ Ismah menganggap itu adalah gurauan yang kasar kerana melibatkan nyawa. Namun dia mendengar bahawa wanita itu memang betul-betul mengatakan bahawa mereka telah mati dan akhir sekali terdengar bunyi tangisan pada panggilan telefon. Nombor 4. Hantu Janet Sarawak. Kisah ini adalah antara kisah seram paling popular dalam kalangan rakyat Sarawak, terutamanya mereka yang berada di Bandar Kuching. Hantu Janet ini berkisah tentang seorang jururawat di sebuah hospital umum Sarawak yang berbangsa Tionghoa, iaitu Janet.
Dia dipercayai telah diculik ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja dan juga dipercayai menjadi mangsa ritual korban semah bagi memastikan projek pembinaan Jambatan Satok Sarawak berjalan lancar. Ketika itu, pembinaan Jambatan Satok sedang dijalankan dan telah tergendala disebabkan oleh penunggu kawasan. Menurut kepercayaan orang dahulu, korban manusia iaitu gadis perawan perlu dibuat dalam ritual semah. Kepala mereka akan dipenggal dan ditanam di tiang konkrit bagi mengukuhkan jambatan dan seterusnya pembinaan tersebut berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan makhluk halus. Kemudian pada suatu hari, pihak polis dengan bantuan penduduk setempat telah menemui mayat tanpa kepala dan dipercayai ia adalah badan Janet. Ibu bapa Janet kemudiannya telah mengebumikan anak mereka dengan pakaian dan kasut berwarna merah kerana mengikut kepercayaan Cina, wanita yang mati memakai pakaian serba merah, rohnya akan kembali untuk membalas dendam. Pada asalnya cerita ni memang cerita yang selalu dimain-mainkan di Sarawak lah. Dia terjadi kat Jambatan Satok sebenarnya. Kisah Janet ni yang jadi mangsa korban semah lah. Korban semah ni maksudnya setiap pembangunan yang dilakukan di kawasan tu dia nak cari mangsa lah, nak cari darah, cari anak dara. So Janet ni lah yang jadi mangsanya. Kemudian penampakan hantu Janet mula menghantui masyarakat di Bandar Kuching. Ada antara penduduk yang nampak seorang wanita berpakaian merah berjalan kaki dengan payung pada waktu malam. Ada juga yang nampak wanita berpakaian merah menaiki feri pada waktu malam untuk merentas Sungai Sarawak tapi hilang ketika sampai ke seberang sungai. Kisah Janet ini juga telah difilmkan dengan tajuk Janet Sumpah Terlarang dan telah ditayangkan di Astro First pada Ogos 2021. Kita akan bahagia sampai mati.